Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita cuba bincangkannya trend kes COVID-19 di Malaysia pada 20 hari bulan 4 tahun 20. Cantik nombor tu kan ya. 20 4 20. Jadi macam mana kita punya trend lah ya untuk setakat hari ni ya. Okey. Ini hari ni ini latest punya entry oleh Datuk Seri Najib Razak sekitar sekira-kira pukul 7 petang tadilah dia buat entry itu. Jadi ini data yang terbaru yang dia bubuhkan. Entry sebelum tu pada 18 hari bulan tu dia membuat pernyataan, maknanya tu bahawa rupanya tanpa kita sedari rupanya ada target tertentu iaitu aktif kes dijangkakan pada tahap 1000 kes di hujung daripada fasa ketiga ni. Jadi ada target rupanya ada target, maknanya tu diharapkan supaya aktif kes itu menurun ke 1000 pada hujung fasa ketiga, iaitu 28 hari bulan April ni lah ya. Jadi sebelum daripada tu nanti pada 17 hari bulan tu kan, waktu tu kita punya recovery agak tinggi. Kes yang sembuh 201 dengan berapa tu 69 kes baru. Jadi hari ni pun lagi rendah kan. Dia punya kes yang barulah kan ya. Jadi berdasarkan kepada inilah saya sebelum ni membuat unjuran. Ni contohnya macam inilah. Data asasnya pada graf ni adalah entry Datuk Seri Najib pada 17 hari bulan tu kan, yang mana recovery kita agak tinggi 201 dan kes baru 69. Daripada situ kita buat unjuran lah, di mana unjuran kes baru tu paling rendahnya ini, paling tingginya ini. Jadi maknanya tu band unjuran untuk kes baru adalah dalam yang berwarna merah ni. Macam itulah kan. Kemudian ni bila kita track hari berikutnya 18, 19, 20 ni kan ni secara tracking biar kita nampak lah. Waktu tu 69, lepas tu kes barunya 54, lepas tu 84, lepas tu hari ni 36. Jadi bila kita tengok tu seolah-olahnya dia di dalam ni jangkaan awal tu yang tengah itu kan, dengan yang bawah ni, maknanya di dalam band yang ini. Dia tak ada pergi naik ke band yang atas ni, separuh yang atas. Jadi dalam lingkungan ni kita harapkan dia dalam sini, dia main dekat sini je. Cantik tu kan. Dari segi recovery pula pada 17 hari bulan tu kan 201, kemudian dia turun pergi kepada 190 berapa 135. Lepas tu turun pergi berapa tu 95. Lepas tu naik ke 98 lagi ni kan. Recovery-nya lah kan kes yang sembuh. Jadi maknanya tu still dalam track band yang biru ni. Ni kan dia punya bandnya yang paling rendah kita ambil, lainnya biru. Kita ambil titik terendah 1 2 ni kan, buat garis line, garis lurus. Titik tertinggi 2 point ni kan kita tarik jadi garis lurus. Jadi within this lah, maknanya di dalam lingkungan ini kita harapkan, dan dia masih setakat hari ini masih di dalam lingkungan ni. Jadi masih di dalam bandnya lah, band biru ni. Cara kan dia akan berada pada band inilah Kemudian ni kita nak tengok bahawa macam mana dia bergeraknya dalam daripada 7 bulan tu, dia bergerak dalam kita track 1 2 3 hari ni kan. Lepas tu dia update. Inilah jadinya, jadi dah tak ada lah yang hijau tu lagi kan. Ini dia dah jadi macam ni, maknanya ini di dalam band, nampak ni. Di dalam band yang ini kan, zoom. Sama juga di dalam bagi kes yang sembuh ni pun di dalam band yang biru ni. Jadi ni dekat sini ni kita cuba pisahkan benda ni kan. Ni seolah-olahnya di dalam band yang ini, yang sana di dalam band yang sana. Yang recovery ni kalau dia boleh maintain dekat dalam sini aja cantik ni. Nah ni. Jadi gitu trend setakat ni
nampak makin cantik lah kan ya. Ni pula dari segi case aktif. Okey, asalnya masa saya membuat projection yang pertama tu berdasarkan kepada data entry Datuk Seri Najib tu, pada 17 hari bulan tu saya menganggarkan yang ini. Projectionnya yang ini. Yang ini kalau ujungnya tu case aktif jadi kosong tu sekitar pertengahan Jun. Ada saya sebutkan lagi tu kan dalam video sebelum ni. Kemudiannya tu kan entry kemudiannya pada 18 hari bulan besoknya tu kan, pasal data tu menurun masa tu parah ni takat ni. Jadi Datuk Seri Najib ada membuat kenyataan di situ, rupanya matlamat ada matlamat kes aktif 1000 tu diharapkan pada hujung fasa ketiga. Sama ada benda tu target negara ke target pada para frontliner tu saya tak pastilah, tapi Datuk Seri Najib ada menyebut itu macam seolah-olahnya macam matlamat macam itulah kan pada hujung fasa ketiga. Jadi dekat sini ni. Jadi bila kita tarik ni memang dia jadi 1 2 3 ni dia jumpa benda tu. Pasal waktu tu data tu paras ni 18 hari bulan. Data 2 ni tak ada lagi masa tu. Memang ngam lah. Memang boleh cantik. Yang Datuk Seri Najib ada bubuh anak panah merah tu kan. Jadinya macam tu. Jadi bila gitu kita tarik itu dia kosong pada 7 hari bulan 5. Kemudiannya bila hari ini kita dah hari ini ni kita ada semalam dan kita hari ini kita boleh tarik projection yang baru. Nampak ni 1 2 3 kan 4 5 data ni kita ambil ni kan. Ni jadinya macam gini ni. Jadi ini lebih, kalau kita tengok kat sini ni, ini lebih apa ni lah, berkemungkinan the most likely case lah macam ni kan. Ni tinggi sangat lah, ni rendah sangat. Yang ini most likely case lah buat setakat ni. Jadi kita tengok lah kalau yang macam gini seolah-olahnya tu berapa tu 23 hari bulan 5 hujungnya kes jadi kosong, ataupun pada takat 1000 tu kes 1000 pada 8 hari bulan 5 minggu pertama awal minggu kedua bulan Mei, baru kita boleh capai 1000 aktif case-nya. Jadi begitulah. Jadi maknanya tu semakin lama daripada data ni kan kita semakin mendapat projection atau unjuran yang lebih kita confident lah. Macam tu lebih kurangnya. Mula-mula saya sendiri pun macam gini kan mak jauh no. Lepas tu bila Datuk Seri kata ini macam ni, macam optimistik sangat pula. Macam tu kan. Jadi most likely case would be something like this lah mungkinnya kan. Jadi kita berharap lah. Dan kalau kita tengok tadi pun dari segi new case tu kan, harian punya nampak pun dia cantik je, dia trackingnya tu kan. Jadi bila gitu kita cuba bandingkan. Kita sekarang dah nombor 4. Singapura paling tinggi 8,000 lebih, Indonesia 6,007, Filipina 6,004, kita 5,004, Thailand 2,007. Jadi nampak ni. Yang lain ni semua rendah. Vietnam, Brunei, Cambodia, Myanmar, Laos ni kan semua rendah. Tapi kalau dari segi kematian, mana kematiannya? Kematiannya Indonesia paling tinggi, Filipina kedua, kita ketiga. Tapi jauh lah, ni 500 lebih, dekat 600, ni 400 lebih, kita 89 je, Thailand 47. Jadi begitulah, kita relatif dengan jiran tetangga kita lah, negara-negara jiran kita. Dan kalau dalam bentuk grafnya, tapi data ni kurang 1 hari ni setakat semalam, data semalam ni kalau yang daripada our data in our bull in data ni dia memang lag 1 hari, dia lewat 1 hari. Maknanya kalau dia tulis kat sini 20 hari bulan, maknanya data tu adalah data 19 macam itulah. Jadi Malaysia sudah yang keempat, Singapura dah mengatasi kita, Filipina mengatasi kita, dan Indonesia dah mengatasi kita seperti mana tadi itulah Jadi bila demikian, kita walaupun kita tracking kita itu nampaknya elok, tetapi kita tetap kena terus patuh kepada perintah kawalan pergerakan agar kita dapat mencapai matlamat. Matlamat yang pertama, matlamat mungkinnya tu pada akhir fasa ketiga ni
mudah-mudahan kita dapat mencapai active case tu 1000. Jadi mudah-mudahan kita dapat capai, itu target pertama lah, bukan jadi mudah-mudahan agar kita dapat menghentikan lah, dengan kita mematuhi perintah kawalan pergerakan tu, mudah-mudahan agar kita dapat menghentikan merebaknya virus corona ini, bersama kita mementeras merebaknya virus corona ini lah jadinya kan. Jadi kita sambil-sambil tu kita berdoalah melimpah rahmat daripada Allah SWT, semoga mengangkat wabak coronavirus ni daripada negara kita dan seluruh dunia semualah. Hendaknya sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.